Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 5.8 juta keluarga M40 menjadi B40 semasa pandemik COVID-19. Gerakan berharap kerajaan mempelbagaikan alternatif untuk meningkatkan lagi ekonomi negara. Ia membolehkan rakyat Malaysia mempunyai sumber pendapatan yang stabil semasa pandemik COVID-19 dan tidak semata-mata menunggu bantuan kewangan dari pihak kerajaan. Gerakan bersama MM2HCA cadang idea baharu buat MM2H kepada Kementerian Pelancongan. Gerakan dan MM2HCA mengemukakan cadangan baru mengenai isu MM2H kepada Timbalan Menteri Pelancongan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Santara. Antara perkara yang dibahaskan adalah mengenai syarat dan garis panduan MM2H yang baharu. Pada masa yang sama, idea baru tersebut bukan sahaja mampu mendorong perkembangan industri pelancongan negara, malah dapat mempercepat program pemulihan ekonomi negara. Konflik pencerobohan tokong antara polis dengan orang awam di Sungai Besi. Gerakan memuji tindakan individu yang terlibat dalam konflik tokong di Sungai Besi meminta maaf kepada anggota pihak PDRM. Pemimpin gerakan bersama Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Senator Tuan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal turun padang meninjau ke lokasi tersebut semasa hari kejadian. Sementara itu, gerakan berpendapat perbalahan antara polis dengan orang awam boleh menghalang negara kita mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Perikatan Nasional telah capai kata sepakat pembahagian kerusi DUN untuk pilihan raya umum ke-15. Perikatan Nasional telah mencapai kata sepakat untuk membincangkan pembahagian kerusi sesama mereka untuk pilihan raya akan datang tanpa Barisan Nasional. Namun, PN sentiasa terbuka melakukan perbincangan dengan UMNO untuk bergabung dalam pilihan raya umum ke-15 bagi mendukung visi yang sama. PM harus menetapkan KPI kepada 31 menteri untuk menjayakan rancangan Malaysia ke-12. Gerakan menyeru Perdana Menteri untuk menetapkan KPI kepada 31 menteri dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 bagi memastikan semua menteri menepati janji dan bukannya melepaskan batuk di tangga. Gerakan komited bantu menyelesaikan masalah pelajar Malaysia yang menyambung di pengajian di China. Gerakan dan institusi Perlembagaan Persatuan Universiti, Siswazah dan Kolej di China mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah. Antara isu yang dibangkitkan semasa perjumpaan tersebut adalah mengenai pelajar Malaysia yang belajar di China kembali ke pusat pengajian. Tujuan gerakan mengadakan perjumpaan tersebut untuk memperjelaskan kesulitan yang dihadapi pelajar Malaysia yang belajar di sana. Gerakan turun padang bantu mangsa kebakaran di Kampung Baru Karak. Gerakan pada Ahad lalu sempat membuat lawatan dan mengedarkan bekalan makanan kepada mangsa kebakaran yang membabitkan 51 buah rumah dan kedai di Kampung Baru Karak, Pahang. Sumbangan tersebut bagi memastikan mereka yang terjejas ini tidak putus bekalan makanan harian. Gerakan juga berjanji akan mengambil tindakan sewajarnya untuk membantu semua keluarga terbabit. Persidangan perwakilan Gerakan Peringkat Negeri Kedah berjalan lancar. Sabtu lalu, gerakan telah mengadakan persidangan perwakilan Peringkat Negeri Kedah sebagai langkah awal untuk memperkemaskan jentera-jentera dan barisan gerakan dalam menghadapi PRU ke-15. Pada masa sama, gerakan mengingatkan kerajaan supaya memperketatkan SOP pelancongan ke Pulau Langkawi agar pusat pelancongan tersebut terus beroperasi selain mengelakkan daripada kluster baru COVID-19. Gerakan bersama Majlis Peguam Malaysia tangani isu diskriminasi warga negara dan anti lompat parti. Pemimpin gerakan bersama Majlis Peguam Malaysia akan menangani isu lompat parti dengan segera kerana dikhawatiri akan berlaku pada PRU ke-15 dan berharap perkara ini dapat kelulusan di Parlimen. Antara isu lain yang turut dibincangkan adalah isu diskriminasi dan kesaksamaan jantina, taraf kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan oleh ibu kerakyatan Malaysia tetapi ayah warga asing. Kerajaan Pulau Pinang digesa memberi penjelasan isu terowong dasar laut. Gerakan mendesak Kerajaan Pulau Pinang memberi penjelasan kepada rakyat berhubung isu terowong dasar laut yang mungkin akan digantikan dengan jambatan yang merentasi Selat Pulau Pinang.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak menolak kemungkinan akan memindah jambatan sebagai link ketiga hubungan antara bahagian pulau ke tanah besar bagi menggantikan terowong dasar laut. Lebih teruk lagi, Lim Guang Eng telah mengaku pertukaran tanah di Pulau Pinang seluas 3.7 ekar yang bernilai RM208 juta telah dilakukan. Terdapat 23 kes virus varian Delta dan 1 kes Beta di Pulau Pinang dalam tempoh 2 minggu. Gerakan mengkritik perbuatan Steven Sim yang ingin bermain muslihat politik dan mengabaikan keperluan rakyat pada pandemik COVID-19. Malah kerajaan Pulau Pinang digesa untuk meningkatkan keselamatan rakyat supaya bebas daripada varian Beta dan Delta. Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mempunyai tanggungjawab bersama isu kelulusan pentadbiran Kendiri SMJK Hang E2 Pulau Pinang. Kerajaan BN, PN dan PH mempunyai tanggungjawab bersama dalam permohonan pentadbiran tersendiri bagi SMJK Hang E2 di negeri Pulau Pinang. Gerakan menggesa supaya dokumen sekolah tersebut dapat diluluskan secepat mungkin. Datuk Mah Hang Sun harus memproses dan mengeluarkan dokumen kelulusan sementara UMNO masih berkuasa lagi dalam jawatan Perdana Menteri. DAP harus mengkaji semula pelan induk pengangkutan. PIP merupakan satu pelan dan rancangan komprehensif yang besar. Projek transit aliran ringan LRT, monorail, train transit aliran ringan BRT, terowong dasar laut yang mungkin akan digantikan dengan jambatan, jalan alternatif dan sebagainya adalah antara projek yang terkandung dalam PIP. Oleh itu, DAP dikehendaki untuk mengkaji semula PIP negeri ini kerana terdapat beberapa projek yang mana keboleh kelaksanaannya diragui. Hilang kepercayaan kepada Kerajaan Pulau Pinang untuk menjayakan projek Bukit Kukus. Gerakan mengadakan perbincangan mengenai projek lebuh raya Jalan Bukit Kukus dengan delegasi dari Penang Forum yang diketuai oleh aktivis KUS Salma Nasution baru-baru ini. Dalam perbincangan tersebut, pelbagai isu yang dibangkitkan antaranya kenaikan kos pembinaan, penangguhan operasi dan kejadian merenggut nyawa. Ini membuatkan rakyat bertambah sukar untuk meletakkan kepercayaan kepada Kerajaan Pulau Pinang bagi menjayakan projek ini. Untuk maklumat anda, gerakan akan mengadakan pertandingan bahas peringkat kebangsaan bermula 6 Oktober ini. Antara topik hangat yang berkaitan undi 18 dan rasuah. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Aimaz Zulkifli dalam Gerakan News. Terima kasih.